kan? Dengan rujuk di bawah buku teks anda, rujukan. Kita akan sambung. Belajar dan berjaya dah buat soalan Q&A berkaitan dengan kos pengeluaran jangka pendek. Cikgu harap balik di rumah ingat balik prinsip-prinsip IKIS. Kos pengeluaran jangka pendek ada 10 jenis kos yang semua orang kena kuasai. Kalau tidak, keliru. Kamu akan keliru benda tu. Bermula daripada konsep, maksud, rumus, jangka pendek ni. Dia ada 7 jenis kos. Dia pecah kepada 7. Yang besarnya ialah kos tetap dan kos pokok. Itu saja. Dalam jangka masa pendek ada 2 input. Bila wujud 2 input, maka wujudlah 2 kos. Iaitu kos tetap dan kos pokok. Ini sahaja sebagai ulangan lah. Sekarang kita akan masuk kos pengeluaran jangka panjang. Sila kuasai semua benda yang cikgu dah ajar. Dan kos sangat penting. Kalau tak boleh ikut, memang tak boleh jawab soalan ni. Berat sikit. Baik, apa benda yang kamu harus kuasai dalam bab kos jangka pendek? Pertama, konsep. Senarai dulu jenis-jenis kos tu. Kemudian konsep. Lepas konsep, rumus. Okey? Lepas rumus, gambar rajah. Gambar rajah kan? Lepas habis gambar rajah tu, kamu diminta menganalisa mengikut jadual. Analisa ikut jadual dan soalan SPM bahagian C, kuantitatif, lalu dia bagi jadual kat kita. Dan dia minta kita mengira kos-kos yang tertentu. Tak pernah miss MC, marginal cost. Kosut tak pernah miss. Begitu juga konsep MC. Paling famous, kos jangka pendek yang selalu naik dalam exam ialah MC. Dia suka sangat naik MC. Konsep lah, hubungan MC dengan AC lah. Tulisan yang cikgu buat tadi. Hubungan antara MC dengan AC. Hubungan antara ABC dengan MC. Jadi pelajar-pelajar jangan tiru kawan ini. Sangat-sangat tiru. Mereka berjaya. Okey, sekarang kita masuk kos pengeluaran jangka panjang. Pertama sekali kita mesti tahu konsep atau maksud. Okey, yang ni. Yang ni penting. Lepas tu kita tengok gambar rajah dia. Gambar rajah dia macam mana. Kemudian di bawah kadu ini dia akan bincang. Okey, dia akan bincang juga bagaimana terbentuknya AC jangka panjang. AC jangka panjang dikenali juga sebagai AC kocek ataupun AC sampul. Sekali lagi kita tengok kenapa dia kata AC kocek. Memang dalam kocek ada benda kan? Kalau sampul pun ada AC kan? Pasal apa AC jangka panjang? Di dalam dia dikenali sebagai kocek atau sampul. Sebab di dalam dia terdapat saiz logik. Di dalam AC, kita tahu AC bentuk dia memang bentuk U. Tapi AC jangka panjang kita sebut LAC, long average cost. Artinya bila kita label AC bentuk U juga, macam AC pendek juga, AC jangka pendek. Tapi kita akan guna tambah long. Jadi orang tahu ini, pemeriksa apa semua tahu bahawa ini adalah AC jangka panjang. Dan satu lagi sifat AC jangka panjang, kita akan lukis keluk dia agak kembang. Kamai dia agak kembang. Sebab di dalam dia ada isi. Sebab itu AC jangka panjang disebut sebagai kocek atau sampul. Okey, di dalamnya ada isi-isi. AC jangka pendek, saiz logik macam ni. Kita sambung titik-titik ni. Mudah-mudahan dia tak ada ni ya, pelajar sakit cikgu ajar. Saja ni pengenalan. Okey, kita sambung titik ni, kita sambung. Dia akan dapat LAC. Cikgu tak
jangka pendek. Gabungan tu maksudnya. Ya, gabungan SAC, SAC. Dan SAC jangka panjang, S shortnya, jangka panjang dia banyak. Ini dikenali sebagai size logic. Size logic. Ingat, jangka panjang, firma boleh memilih size logic untuk mendapat keuntungan maksimum dan juga untuk meminimumkan kos. Nak meminimumkan kos, atau kalau firma ini dia nak keluar di tingkat ampun OQ1, dia nak keluar di sini, maka dia akan memilih saiz loji manakah, ini cikgu akan ajak sekali, saiz loji mana yang boleh meminimumkan kos. Bila kos minimum, untung pun maksimum, dia akan pilih saiz loji yang boleh meminimumkan kos. Sebab jangka panjang ada banyak saiz loji. Di tingkat keluaran mana dia nak? Adakah di sini? Di sini paling optimum. Saiz loji yang akan kita pilih, tadi kita akan belajar dari satu ke satu. Cikgu akan buat besar. Saiz loji dia cukup 3. Ini saya nak tunjuk. LAC merupakan flow objek ataupun sampul, kerana di dalamnya terdapat banyak saiz loji. Saiz loji ini diwakili oleh short average cost. Cost rata jangka pendek. SAC. Ingat, itu je. Jangka panjang dia banyak saiz loji. Firma boleh membuat perancangan, memilih saiz loji mana yang boleh meminimumkan kos. Saiz loji itu main daripada mana? Main daripada SAC. S short, A average, C cost. Boleh? Dan ingat, kalau kita bincang pasal long, jangan lupa simbol L. Long. Okey. Lihat di sana. Dan tengok juga buku rujukan kamu. Baik. Kos pengeluaran jangka panjang. Ini nak mula orang jalan. Okey, cikgu dah terang dah semalam. Semua input, kita kaitkan input dulu. Dalam jangka panjang, semua input adalah input sesebuah firma tadi masuk dalam kategori jangka panjang apabila dalam firma dia tidak wujud input tetap. Tak ada satu pun input tetap. Input tetap ada, memang input tetap tanah ada, itu kita kategorikan sebagai tetap kan, peringkat awal. Bangunan ada, tetapi input-input ni sudah berubah. Satu bangunan dia berubah. Cikgu ajak ni cikgu ulang balik supaya kamu ingat balik. Okey, tanah 2 hektar jadi 3. Walaupun tambah sikit. Walaupun dia tambah sikit je bangunan, dia buat kumpul sikit, dia buat dinding. Itu memang bangunan. Itu tambah sikit je. Pun diandaikan bangunan itu sudah menjadi input baru. Dalam jangka masa panjang yang kita nak belajar ni, semua input adalah input berubah. Setkan kepala kamu. Jangka panjang, semua input adalah input berubah. Jadi kos yang terlibat mestilah kos jangka panjang sahaja. Sebab kita hanya libatkan input berubah. Kos panjang-panjang. Semua kos adalah kos berubah. Ini dalam jangka masa panjang yang terlibat hanyalah kos berubah. Tak wujud kos tetap. Tak ada kos tetap dalam jangka masa panjang. Boleh? Boleh tak ni? Boleh, bagus. Baik, apa? Okey. Baik, seterusnya TC. Cikgu bagi tahu dah semalam, hari itu, sekarang lepas kita belajar bab kos jangka pendek. Baik, bagaimana dengan bentuk TC yang kita belajar dulu? TC jangka pendek. TC jangka pendek, dia bermula dari mana? Daripada atas daripada FC. Daripada FC. Ha? Daripada keluaran kosong. Dia bermula daripada Keluaran kosong. FC. Main mana TC? TC adalah hasil campuran antara T, B, C. Dan TC
jangka panjang dia bermula di sini. Cikgu ajaklah ni ulangan. Betul tak? Bagus, tahniah. Ni TC. TC short, kita tak payah pun S short. Tak payah pun dah. Sebab kita tahu dah, tengok gambaran jauh ini adalah TC jangka pendek. Kita belajar. Dia tidak bermula daripada titik origin. Sebab wujud coaster tak. Boleh? Okey, jangka panjang tengok peluk di sana. DC itu ialah long LTC. Dia bermula daripada titik origin. Sebab apa belajar? Bagi tahu kat cikgu pasal apa dia bermula daripada titik origin. Semua cos adalah cos berubah. Tidak wujud coaster. Apa ini? Long TC. Kita tahu beza, apa yang keluar adalah objektif, kita nak tahu. Long TC bermula pada titik origin. Boleh tak ni? Boleh. Nanti awak serius sangat. Marah cikgu kah? Cikgu tegur dia tadi, ikut dah marah kat cikgu. Jangan marah cikgu, tak berkat. Okey? Okey. Ya, seperti biasa. Oleh kerana dia satu je peluk, pulang. RM. Yang ni, output atau keluaran unit. Jangan lupa. Sibuk macam mana pun benda ni kena buku. Takut macam mana pun masa tak ada buku. Biasakan diri kamu dengan unit-unit ni. Okey, cikgu sebut tadi. Sekarang okey, clear. Clear. Boleh. Boleh. Okey ya. Yang mana yang rasa tak apa nak clear lagi sebab bising ya. Bagi sikit. Panas. Kita hanya kita tak bising ya. Panas. Okey. Baik, ada soalan? Ya. Baik, kita tengok apa dia. Peluk, kos, purata, jangka panjang. Masuk sekarang. Tak apa. Maksud. Baik, tolong bagi maksud kat cikgu berdasarkan buku rujukan. Apa maksud kos pengeluaran jangka panjang? Seorang. Okey, ramai-ramai jawab. Bagus, sudah mengantuk. Tapi cikgu tak apa clear. Cikgu nak seorang bangun. Untuk menerangkan kos purata jangka panjang. AC. Okey. Ikan. Suruh ke depan. Ikan. Jangka merupakan tenaga yang tanggung oleh lima untuk menghasilkan keluaran dalam jangka panjang. Okey. Jangka pendek. Apa dia kos pengeluaran jangka pendek? Juga bermula dengan keadaan jumlah perbelanjaan yang dibayar oleh firma kerana menggunakan input untuk menghasilkan proses. Input apa? Dia sebut input apa? Input berubah dan input tak. Dia sebut tak? Tak sebut. Nak tambah boleh, nak tambah boleh. Tapi dia dalam jangka masa panjang ni, kos pengeluaran jangka masa panjang adalah merupakan jumlah perbelanjaan. Kan? Dia sebut jumlah perbelanjaan juga. Yang ditanggung oleh siapa? Firma. Untuk menjalankan proses, untuk mendapatkan input. Untuk menjalankan proses pengeluaran bagi jangka masa panjang. Dia sebut kata jangka panjang kat situ. Jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh firma dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan output jangka panjang dalam tempoh jangka masa panjang. Ada perkataan untuk menghasilkan keluaran dalam jangka panjang. Menghasilkan keluaran dalam jangka masa panjang. Jangan tinggal jangka panjang. Okey. Okey, sekarang saya nak seorang bangun bagi perbezaan konsep antara kos pengeluaran pendek dan panjang. Okey, sebut dalam bentuk ayat. Manakala siapa yang dah balik rumah struggle berulang-ulang dan
pendek selalunya kita tak mention. Kita semua sebut kos pengeluaran jangka pendek adalah merupakan jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh firma untuk menghasilkan pengeluaran. Okey, menggunakan input untuk menghasilkan pengeluaran. Manakala okey, kalau perbandingan kamu nak letak untuk menghasilkan pengeluaran dalam jangka masa pendek, okey, lagi bagus. Manakala untuk jangka panjang pula sebut jangka panjang. Okey, buat tengok sebenarnya. Jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh firma untuk mendapatkan input bagi menghasilkan pengeluaran dalam pengeluaran manakala dalam jangka masa panjang, jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh firma untuk menghasilkan pengeluaran dalam jangka masa panjang. Bagus. Belum. Ada lagi? Dalam jangka kos pengeluaran jangka masa pendek terdapat input berubah dan input tetap. Manakala dalam kos pengeluaran jangka panjang hanya terdapat input berubah. Okey, dia tambah lagi. No problem. Kalau ada masa nak menjelaskan lebih video macam tu, silakan. Dan kalau boleh tengok markah di sebelah. Okey, dia bagi dua markah. Dua markah. Selalunya perbandingan konsep ni bagi dua markah. Darab kan naik benda macam ni. Tapi kita mana nak tahu soalan naik untuk kita. Cikgu dah ajar dah, cikgu dah beritahu dah kita. Okey, no Islam dia tambah penggunaan input berubah dan input tetap untuk jangka pendek. Untuk menghasilkan pengeluaran jangka masa pendek. Manakala kos pengeluaran jangka panjang, ada kata manakala, sedangkan. Jangan buat dalam bentuk jadual. Jumlah perbelanjaan sama, dua-dua jumlah perbelanjaan. Dua-dua juga ditanggung oleh firma. Jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh firma untuk menjalankan proses pengeluaran bagi mengeluarkan barang-barang dengan menggunakan input berubah saja, menghasilkan keluaran dalam jangka masa panjang. Buat susul dah sikit. Ada perkataan lain yang dia tambah sebab dia faham. Bila faham boleh masuk. Tapi ingat masa. Jangan berlalu-lalu sangat. Ingat masa yang diberi. Kalau 2 masa, sekadar 2 minit. Cukup. Bagus. Kalau ada masa, tulisan kamu kalau tulis pun laju, masukkan. Masukkan. Okay. Mana dia faham? Yang lain pun faham. InsyaAllah. Okey. Baik. Itu konsep maksud. Sila kuasai. Kalau tak ada perbezaan pun, dua-dua boleh jawab. Okey. Baik. Gambar raja, kita fokus kepada gambar raja long. Average cost. Kita fokus pada sini. Okey. Baik. Saya lukis gambar raja dulu. Tadi saya dah lukis. LAC dia agak bagi apa? Dia tidak begitu. Bagi apa? Kedua dia agak landai. Agak apa? Besar. Betul dah. Sebab dia adalah peluk rancangan, peluk poket, peluk sampul. Baik, untuk tajuk ini dia, untuk bahagian ini saja nak tunjuk bagaimana LAC terbentuk. Sahaja kita buat bentuk macam ini, agak lebar pokok dia. Tapi bila kita belajar bab 5 struktur pasaran, bab 5 struktur pasaran, kita akan jumpa ini. Setiap jenis firma kita akan jumpa AC. Jadi tak perlu besar-besar macam ini. Cukup dengan sekadar bentuk U macam ini. AC. Tapi struktur pasaran yang kita akan belajar nanti, pasaran-pasaran sempurna, monopoli, bermonopoli, monopoli apa semua tu, kita tak belajar long. Kita akan guna short. Jadi short tak payah letak S. Tak payah. AC saja. Bila kita labelkan dengan AC, bermakna dia jangka pendek. Long kita tambah sikit L. Okey, yang ni. Apa dia? Kos purata jangka panjang. Baik, saya kata tadi tu ada juga buku yang menyebut kos purata jangka panjang ataupun LAC ni dikenali sebagai peluk projek, peluk sampul. Tapi di sini peluk berancangan. Kita punya yang lebih spesifik, peluk berancangan. Ada buku-buku
boleh peluk perancangan. Itu lebih nampak bersistem. Peluk perancangan iaitu satu peluk yang terdiri daripada gabungan. Apa dia peluk perancangan? Peluk perancangan ni terdiri daripada gabungan peluk, kos, purata, jangka, pendek. Gabungan peluk, berpada lebih pada satu peluk. Gabungan peluk, jangka, pendek. Dia bergabung. Okey? Kos, purata, jangka, pendek. Gabungan itu. Kemudian dia pula terbentuk daripada titik minimum. Bila kita tengok ayat ni, kita tak pernah nampak. Tak lagi cikgu mungkin kepada jawab. Macam mana dia terbentuk? LAC dapat dihasilkan. Dia dihasilkan daripada peluk, kos, purata, jangka, pendek. Iaitu di titik minimum. Okey, ini dia pengenalan tentang LAC. LAC dikenali sebagai peluk perancangan. Mengapa dia disebut sebagai peluk perancangan? Sebab dia terdiri daripada gabungan peluk SAC. Dia pada gabungan peluk SAC. Dan dia terbentuk daripada titik minimum. Daripada titik minimum SAC. Okey dah ni. Mengantuk ah. Last period ke satu ke kedua. Besar sikit. Oh, ya. Cikgu lupa. Tu dia. Besar sikit cikgu sebut. Saya lupa. Terima kasih. Yang lain-lain tu senang pada. Benih tu. Cikgu hafal sangat ni. Nak balik dah kak? Ini dia gambar raja. Gambar raja. Ustaz, kita tak balik lagi dah. Kita ada kelas tambahan Ustaz. Nampak tak kelas tambahan lagi? Bagi tahu tak kat balik tu? Pelajar dah bagi tahu hari sekarang nak balik. Tak balik sampai pukul berapa? Ujung itu sangat. Dia dah besar dah. Okey. Okey, tengok di sana. Peluk LAC terbentuk daripada peluk SAC, iaitu bermula daripada titik-titik minimum SAC. Sekarang tengok gambar rajah. Tengok gambar rajah yang diberi. Dia terdiri daripada beberapa peluk SAC. Dia adalah peluk rancangan dari sini. Tengok macam mana dia bentuk benda tu. Dia bagi kalau nak cerita benda ni bagaimanakah LAC terbentuk. Okey, tak apa banyak lah. Banyak-banyak ya. Baik. Ni tak ada LAC lagi ni. Ni SAC 1. OG 1. Untuk jangka panjang ya. Jadi SAC 2. Kos purata pendek 2. Jadi SAC 3. Bila dia tanya soalan, bagaimanakah peluk kos purata jangka panjang terbentuk? Dengan bantuan gambar rajah, terangkan bagaimanakah LAC dihasilkan. Boleh juga. Ataupun dia kata soalan, saya bagi soalan. Dia kata perkataan tunjukkan.
Bukan. Ataupun wujud. Dia tak kira lah guna lah ayat macam-macam ayat. Tapi yang penting bagaimana LAC ni dapat dihasilkan. Dan saya nak bagi panduan pada pelajar, cukup dengan 3 saiz logik. Jangan buat banyak. Bila buat banyak, kena cerita banyak. Dan tak nampak teori dia dengan jelas. Faham? Jangan buat banyak. Kita dah belajar tadi, LAC dia terbentuk daripada beberapa kelompok seberapa jangka pendek di tingkat yang paling minimum. Okey, sekarang kita buat di sini. Satu tingkat keluaran. Ingat, yang ni adalah kos. Buat kos pun tak apa dah. RM. Kita tahu kos yang ada sini adalah kos LAC dan SAC. LAC dan kos ni. Kemudian output unit. Okey, keluaran ataupun output. Kita gunakan beberapa tingkat keluaran untuk kita sambung titik-titik minimum. Kos-kos yang paling minimum. Okey, di sini satu. Tak buat ni Q1. Okey, kita buat di sini satu lagi nak membuktikan. Q2. Okey, di sini. Ini minimum dah. Q3. Ada di sini, ada di sini. Q4. Cukup. 4 tingkat keluaran. Okey, nak bentuk kelok LAC. Nak wujudkan mungkin macam ni. Lepas tu sekali kita terang. Ya. Soalan tak? Oh, ingatkan soalan. Okey, angkat tangan tadi. Okey. Macam ni. Bila dah lukis semua macam ni, kamu terang. Sekiranya firma ini tak menggunakan di tingkat keluaran Q1. Adakah firma ini menghasilkan keluaran di tingkat Q1? Kamu kena bagi tahu. Katalah A, ini B. Okey, yang ni saiz logik 2 B. Yang A ni main daripada SAC 1. Jadi kita buat keputusan dalam jangka masa panjang, firma ni dia akan buat perancangan. Di tingkat keluaran manakah yang boleh meminimumkan kos? Jangka panjang, firma boleh memilih saiz logik dia. Dia boleh buat perancangan, tapi jangka pendek tak boleh. Jangka pendek SAC 1 ya. Tapi jangka panjang dia main daripada saiz logik ni. Okey, katakanlah dia nak mengeluarkan, firma ni nak mengeluarkan di tingkat keluaran Q1. Jadi, keputusan dia, firma ni akan ni kos. Kos. Ni pun kos. Yang mana satu dia nak pilih? Yang mana satu dia pilih? Titik A ke titik B? Dia akan ambil titik A dan saiz logik yang dia akan pilih ialah SAC. SAC 1. Dia akan ambil SAC 1. Iaitu di sini. Dan dia tak akan pilih, dia tak akan membuat keputusan mengeluarkan di titik B. Iaitu dengan menggunakan saiz logik 2. Dia tak akan ambil saiz logik 2. Dia akan ambil saiz logik 1 sebab kos pengeluaran dia minimum. Rendah. Dia A lebih rendah daripada B. Kos yang harus ditanggung oleh firma ini sekiranya memilih SAC 1 adalah sebesar AQ1 tersebut. Kos yang ditanggung hanya AQ1. Tapi sekiranya firma ini memilih saiz logik 2. Ni, saiz logik 2 nampak tak ni? Ini 2 nampak tak? Sekiranya dia memilih saiz logik 2, firma ini terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi, iaitu sebanyak VQ1. Lebih besar kos dia daripada AQ1. Maka dia akan pilih ini. Firma yang bijaksana, yang dah auto maksimum, dia akan pilih kos yang paling minimum. Siapa tak pandai, semua mana ada untung besar kan. Untung besar dia mesti kos kecil dah. Okey, baik. Kemudian masuk ke stage kedua, tingkat keluaran 2. Jadi kalau firma ni nak pilih stage 2, dia boleh merancang saiz logik mana dia nak. Okey, C. Baik. Di titik C ni, firma tak perlu buat pilihan. Dia boleh guna saiz logik 1, dia boleh guna saiz logik 2. Tapi lazimnya dalam buku, kalau ada 1 dengan 2, dia akan pilih 1. Pasal apa ada dalam buku. Kita tengok. Saya pun lupa. Okey. Okey. Bukan lupa lah. Maksudnya
dia akan pilih di titik C sama ada dia menggunakan saiz loji 1 atau 2. Tengok keadaan yang lebih menguntungkan, yang lebih berfaedah. Kadang-kadang saiz loji 2 ada masalah, walaupun kos sama besar. Kadang-kadang satu pula bermasalah. Dia pandai-pandai dah pilih yang mana satu. Okey, mana-mana pun tak apa. Untuk indikat keluaran Q2, dia boleh guna saiz loji 1 atau saiz loji 2. Lazimnya dia guna saiz loji 1. Okey, baik, seterusnya di output yang ketiga, kuantiti keluaran di Q3. Jadi sama juga kedudukannya C, D, E. Buat macam tu senang. Jadi di sini ada dua juga saiz loji yang dia boleh pilih, sama ada SAC 1 atau SAC 2. Dalam hal ini firma akan memilih di titik saiz loji 2 sebab di Q3 lebih rendah kosnya berbanding dengan EQ3. Macam ni lah cerita dia, cukup mudah. Cukup mudah. Dia akan memilih titik E dan seterusnya di sini E, N. F tak apa, mana-mana saiz loji. Kemudian kalau nak buat lagi satu, cikgu tak usahlah banyak-banyak sangat. Kemudian kita sambungkan titik-titik minimum. Okey, kalau kamu tengok pelik kan, dia melengkung. Okey, tarik. Saya ni nak tulis LAC ni, sambungkan titik. Tak ada kapur merah. So, cikgu tarik ni L dah ni. Sambungkan titik A tadi. Kemudian ke titik ni, kalau kamu buat, kamu sambung dengan pen merah. Tengok LAC, sambung sini. Okey, tarik sini, dia memang macam tu bentuk dia. Okey, tarik lagi ke sini. Okey, tarik sini, bawa main sini. Terima kasih. Bagus. Okey, tak nampak sangat. Tak apa, merah nampak besar. Ini dia. Nampak macam ni, cikgu betulkan cikgu melengkung-melengkung macam ni, betul tak? Betul. Kalau kita nak tunjuk berdasarkan soalan ini, gambar aja, memang kita dapat lengkuk-lengkuk macam ni, macam bunga. Tak apa. Tak apa macam ni, tak ada masalah. Sebab kita nak tunjuk bagaimana wujudnya LAC. Bagaimana terhasilnya kedua LAC. Okey, boleh? Okey. Tapi bila kita melukis biasa, kita buat lakaran jadi chain. Jadi chain, jangan buat lengkuk-lengkuk. Jadi chain macam ni. Chain. Untuk you yang chain. Boleh? Cukup dengan tingkat keluaran ini. Dan bagi tahu kos. Kalau pilih saiz loji ni, kos dia di mana? Berapa? Kalau berapa? Kita ni A, B, C, D, E, F. Cukup. 10 kos 10. Ini kita nak tunjuk bagaimana terbentuknya LAC. Bagaimana LAC itu boleh dihasilkan. Dalam hal ini, bagaimana terbentuk, jadi dia bentuk istilah. Sebab dia nak cari kos paling minimum. Kita ikut dia punya titik. Jadi dia akan jadi macam tu lah. Tapi kita tunjuklah ni, dah mula dari sini, di luar, masuk dan keluar dari sini. Yang lain macam mana? Buat letih Kau nak buat tulisan? Benar. Okey, kita stop belajar lain ni di sini dan kita buat soalan. Mau tak? Tak mau. Tak mau dah, cikgu tak rapat. Saya bukan nak buat soalan ni. Buat soalan yang dasar kerajaan, sukai dan subsidi. Kalau tak lamat, saya tak mahu asal. Nanti kamu tak boleh masuk dalam kepala. Daripada tadi lagi kita belajar. Tak lamat tau. Aku tak buat, cikgu tak marah. Cikgu tak marah. Masuk masih ada. Dia nak rapat pun boleh. Dia nak pegang sikit pun boleh. Sebab dia tak ada orang sikit ni pun. Rapat pun tak apa, tapi ada perbezaan. Kita buatlah.
Saya buat dia di sini. Ini satu. Tak minimum tak? Ini menunjukkan kos. Kalau output itu satu, kos paling minimum ialah di titik A. Dia akan pilih kos paling minimum. Kemudian kalau output kedua, kos paling minimum di sini. Output 3, dia pilih seperti ini. Output 4, dia ambil sini. Tengok output yang dia keluarkan. Tingkat output yang dia nak keluarkan. Lepas tu tarik je lah, tarik dekat. Tarik sini, tarik pun ke sini. Dan masa melukis, SAC2 mesti kena ni. Kena adjust. Nampak pandai. Kamu dia ingat senang ya cikgu lukis. Tapi bila main kamu lukis, tak betul. Sampai masa cikgu berubat, campurkan. Ingat ni tengok ni, ni paduan ni. Ini SAC2 duduk kami kena ni, dia mesti dinaikkan dah. Mai saja tak peka tak benda ni dia buat. Yang ni duduk tang ni. Yang duduk tang ni. Cuma dia nak buat di mana ni? Kalau SAC dia kata lah dia bengkok macam tu. Tak kena apa tang ni. Kata lah dia tang ni. Dia duduk tang ni. Kena juga. Tapi dia agak panjang di sana. Ada juga lukis kan dia kena sambung mungkin banyak sana. Baru berjumpa SAC2. Cuba lukis sekarang. Apa tak? Kita lihat. Kamu lukis tak? Lukis macam ni. Cuba lukis. Buat proses lukis. Okey, cikgu buat soalan apa semua bagi kamu tak perlu jawab. Kemudian kita saya pilih. Ada nak sambung ni. Semua dah. Oh, nak baik. Tak tahu lah. Okey, apa lagi? Rehat 1 minit. Panggil balik. Semangat. No problem. Begitu juga LAC bentuk U. Jadi masa kita nak lukis, nak mewujudkan value LAC ni, kita guna syarat dia kita guna sekurang-kurangnya 3 saiz logik. Syarat dia kita guna 3 SAC. SAC 1, SAC 2, SAC 3. Okey? Ingat ni, guna 3 cukup, jangan lebih. Okey, seterusnya masa kita buat SAC tu, kita kena bagi dia macam sekali lagi bila kita sambung titik-titik minimum SAC, kita mesti dapat value LAC bentuk U macam ni. Macam ni, pun minimum. Ada setengah pelajar buat minimum itu. Ni LAC dia. Tak ada benda ni. Dia pun macam tu. Tak betul ni? Tak ada minimum dia langsung. Dia tak boleh tunjuk bukti kata LAC juga bentuk U macam ni. Dia terbentuk daripada SAC lah. Kemudian ada macam-macam bentuk ukuran. Okey, baik. Saya nak tunjuk yang mula-mula. Okey, sekarang kita kena set. Kita kena buat latihan. Kita tak boleh buat selamba kita je. Kalau kita buat ikut suka hati kita, memang tak akan dapat. Okey, buat ni dulu. Okey, buat ni dulu. Buat ni course. Tak apa lah cikgu. Cikgu biasakan kamu. Okey, output. Ini. Okey. Ni kita nak buat keluk LAC. Nak bentuk keluk LAC daripada keluk SAC. Okey, mula-mula buat macam ni. Kamu kena agak-agak. Okey.
Yang ni dah bentuk U. Okey, yang ni pula. Sekejap lagi bila kita kalau nak tarik kan. Nak tarik sekejap lagi. Buat macam ni. Ini untuk saiz logi 2. Yang ni dalam sikit. Bagi dia nampak macam minimum sikit. Tua sekejap lagi naik atas sikit. Sini. Sini. Lepas tu hak ni. Hak ni bagi dia naik atas sikit. Macam tu. Ni jangan semua satu paras saja, satu saiz satu apa? Satu peringkat yang sama, tak boleh. Ni 1, 2, 3. SAC 1 label kan? SAC 2, SAC 3. Bagi nampak macam ni. Yang ni buah ni. Kau tak mau ini buah ni, buat ni, tingkat keluaran ni. Q1 ataupun Q saja, tak ada masalah. Q2, Q3, Q4. Nampak? Sekejap lagi, kita buat dulu. Kita pandai dah, kita tahu dah, kita ingat kan. Apa A, B, C, D, E, F. Macam tu. Buat lukis ni dulu. Macam ni. Lepas tu sekejap lagi kita tengok lah. Kemudian bagi tahulah sekali rumusan dia, kesimpulan dia bila kita sambung titik-titik minimum yang ada di saiz logi 1 di titik B, sambung. Kemudian mai ke titik C, kita sambung ke titik D, sambung ke titik E. Bila sambung titik E, kita tak buat di sini, maka dia akan jadi macam ni. Sini tak ada. Bila kita sambung sini ya. Baik. Gambar raja pun tak lulus, macam mana? Okey, yang ni cikgu boleh ganga ke? Boleh. Ada setengah pelajar cikgu nak ikut daripada sini ke? Boleh. Tak ada masalah nak ikut di sini. Tapi dia tinggi sikit. Saya guna yang tebal. Mai sini, mai sini. Ni ke sini. Tarik. Dia memang macam bunga sikit. Sampai sini. Lepas tu, tarik naik atas. Inilah dia LAC. Ikut cara-cara cikgu buat. Guna 3 saiz logi saja. Kemudian masa kita lukis tu, pastikan dia ada, kita boleh wujud. Dia kena saiz logi 1, dia kena saiz logi 2. Jadi bila dia nak mengeluarkan ni output Q1, pengusaha yang bijaksana ni dia akan cari kos paling minimum. Dia nak pilih saiz logi mana untuk pengeluaran di Q1 supaya Q1 ni kos dia paling minimum. Jadi dia ambil titik A kan. Kos saiz logi 1, kos dia hanya AQ1 berbanding dengan saiz logi 2. Ini saiz logi 2. Ini SAC 2. Kalau dia guna SAC 2, ni Q1 ni kena kat dia. Di sini kos untuk SAC 2. Maka dia tidak akan pilih saiz logi 2. Sebab kos saiz logi 2 ni adalah untuk mengeluarkan Q1, iaitu di Q1. Kos peratus sini dia besar. Bebek kita ambil yang kecil, yang rendah. Sebagai seorang pengeluar yang rasional, maka prima ini untuk mengeluarkan Q1, dia akan pilih saiz logi 1, iaitu SAC 1. Nak kan? Tak payah. Dia cerita bila dia boleh pilih mana-mana. Kalau ada logi 1 ada 2. Sebab kos dia sama besar. Di titik C, kosnya hanya CQ2. Kau jawab macam tu pun dah dapat markah 1. LAC tu LAC syarat dia dengan sambung titik-titik minimum. Ya, syarat dia menyambung di mana kos paling minimum. Di saiz logi tu di mana kos dia paling minimum dia sambung. Okey, dalam buku kita dia bagi 3 benda. Dia boleh simpulkan pada 3 keadaan. Okey, kamu tak baca ni. Okey, so nombor 4. Nombor 4 bukan surat 148. Kamu tak baca? Tak baca lagi cikgu. Nombor 4 bukan surat 148. 3 ciri penting berkaitan dengan kos purata jangka panjang. 3 sifat penting yang ada pada kos purata jangka panjang dengan kos purata jangka pendek. 3 ciri penting.
Okey, tengok ciri penting C dulu. C di sini. Hanya terdapat satu titik. Ni. Hanya terdapat, yang lama saya buat pun tak ada. Hanya terdapat satu titik minimum pada kos purata jangka pendek yang akan menyentuh. Baik, yang ni sepatutnya ada satu lagi saja. Dia tak bikin. Kamu punya buku ada tak? Titik C. Saya lupa. Dia ada satu lagi saiz dulu. Yang mana SAC, sorry dah ni. Saya tak ingat. SAC, katalah SAC 3, saya tak buat ni. SAC 2, SAC 3. Dia kena buat 4 saiz logik macam ni. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 pun tak apa, nak buat 5. Banyak sangat ya belajar. Okey, 1, 2, 3. Okey, betul dah tu. Masya-Allah. Yang ni minimum LAC. Ni, di titik D ni pastikan LAC dia minimum. Saya buat macam ni, dalam macam ni. Ini minimum dua-dua. Hanya satu titik sahaja, iaitu saiz logi 2. Okey, saiz logi 2, titik minimum saiz logi 2 sama dengan titik minimum LAC. Okey, tengok hak C tu Ustaz. C tu kadang-kadang dia tanya. Dia kenali sebagai minimum optimum. Takut lagi dia tanya. Hanya terdapat satu titik minimum pada kos purata jangka pendek. Titik minimum. Ni minimum. Hak ni tak minimum. Hak ni saiz logi ni minimum tak? Dia sentuh tadi, dia sepatutnya tak sentuh sini. Dia kena tak ni. Iaitu pada ketiga SAC sedang menurun. Tutup tak? Saya nak perbaik lagi. Saya lagi budak punya. Menterian tengok. Siapa nak? Islam juga. Orang lain tak ada. Orang lain tak mahu. Dia ada, dia pandai, dia faham. Ada masalah tak? Okey, serius, cikgu buat ulangan lagi sekali. Sekali lagi. Ini keputusan yang kita dapat. Okey, dengar sini. Mula-mula sekali, pilih 3 saiz logi. Dan wujudkan 3 ciri. 3 ciri untuk membentuk halo LAC. LAC. Ciri yang pertama, kita tengok saiz logi. Pada ketiga saiz logi sedang menurun. Nak pilih saiz logi mana? Cari saiz logi yang boleh meminimumkan kos yang lebih rendah. Ini titik A, ini titik B. Yang ini Q1. Kalau tingkat keluaran Q1, cuba terangkan keadaan di mana saiz logi yang pertama ni sedang menurun. Ini ciri yang pertama, sedang menurun. Minimum dia 2 kali. Mana dia sedang turun. Lepas minimum baru kita kata dia naik. Okey, sedang menurun. Lukis pun kena betul, ikut prinsip. Kan tidak salah. Kamu kena set, kena buat latihan. Dengan sekali kamu lukis, dia tak ikut prinsip. Dia akan lari. Malam ni, balik praktis. Esok, cikgu buat speak Q&A. Jumaat. Hari Ahad, cikgu buat ulang kaji ya. Kita stop bab kos. Sampai sini. Kamu nak sembang semua banyak cikgu buat. Okey. Hari Ahad, cikgu nak buat ulang kaji. Hari Isnin kita tak ada. Ada? Setiap hari ada. Kita teruskan dengan ulang kaji soalan A6. Cikgu buat soalan nombor 1. Siapa tak main dia pergi. Jadi cikgu tak bagi tahu soalan. Tapi Pak Abang buat dah. Hanya 2 bab saja Cikgu Siti minta. Dia minta hanya pergi kamu hanya 2 bab. Tak ada bab ni. Bab teori keluaran tak ada. Sampai ke andalan permintaan dan penawaran.
balik dah saya tahu. Kelas tambahan nak balik dah. Cikgu kelas tunggu kami bapak tahu kat mana. Okey. Saya nak buat rumusan ini sebab hari Ahad saya kena stop buat PPNA sekejap. Lepas tu cikgu akan bagi latihan yang berkaitan dengan cukai dan subsidi di bawah bab 2. Yang ada kaitan dengan keseimbangan pasangan balik rumah cari dan pelajar-pelajar cikgu minta cuba jawab soalan-soalan daripada buku ini. Semua orang ada buku latihan, buku-buku rujukan ini. Balik buat, semua balik buat latihan. Punya tempek habis diri. Geram-geram gambar raja dan sebagainya. Ini nampak keseluruhan. Okey, habis. Di muka-muka depan. Okey. Balik buat latihan. Okey. Ini rumusan. Nak balik dapur. Sekali lagi Acik lawan. Cikgu semua okey kat balik, ada lagi yang salah. Acik lawan dengan cikgu. Okey. Baik. Semua sila lukis gambar aja ikut prinsip dia. Kita sedang menurun. Jangan lepas daripada minimum. Baru kamu tarik Q ni, tak maaf. Output yang pertama ni pada ketika SAC yang pertama, saya sebenarnya pertama sedang turun. Okey, yang kedua, logi 2, dia minimum. Minimum, kali minimum. Sebab ini nak tunjuk firma optimum. Keluaran optimum. Di sini dua-dua minimum. NAC pun minimum, SAC pun minimum. Namanya firma optimum. Keluaran optimum. Bukan untung maksimum. Okey. Di sini pula awak nak ambil tahun ni boleh, tapi ambil kat sini sudah 3 tingkat. Q1, Q2, Q3. Q3 tingkat keluaran. Okey. Untuk Q3 cuba setkan lukisan kamu, gambar rajah kamu ke arah SAC sedang naik. Betul. Baru ikut prinsip. SAC sedang meningkat ni minimum. Cikgu tak nampak minimum pun, wujudkanlah nampak bagi sikit-sikit minimum, tajamkan dia ni. Lepas tu tarik dah ni. Bila lepas minimum bermakna SAC tu sedang meningkat. Wujudkan ni keluaran output Q3. Bagi tahu. Okey, output di Q3, firma ni akan pilih ni. Apa dia ni? A, B, C, D, E, F. E. Dia akan guna saiz logi 3. Dia akan rancang, dia akan ambil saiz logi 3 untuk menghasilkan output Q3. Okay. Sebab kos, bila dia pilih ini, kosnya lebih kecil. Kos hanya E, Q3. Tapi kalau dia pilih saiz logi 2, firma ini kena menanggung kos sebanyak Q3. Lebih besar. Kemudian, bagi tahu last sekali, sambungkan titik-titik tersebut. Titik-titik pilihan ni, minimum ni. Sambung, 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 tulis. Maka wujudlah keluk LAC. Yang licin. Tak licin lah, lepuk-lepuk, ambil licin lah. Boleh? Ada soalan? Ada soalan nak tanya cikgu? Ya, Dok Islam. LAC tu kan, saya tak ikan dia pula elok lah. Oh, itu licin namanya pula, ya kan? Yang tu di bawah tajuk apa, Dok Islam? Apa kaitan antara keluk kos purata jangka panjang dengan keluk kos purata jangka pendek? Okey, dia sebut perkataan berkaitan. Berkaitan antara LAC dengan SAC kan? Kemudian hak yang cikgu bagi ini ialah tunjukkan ataupun dengan bantuan gambar raja, terangkan bagaimana keluk LAC terbentuk, dihasilkan. Kita kena ikut prinsip, kena tunjuk betul-betul. Kalau dia kata dengan bantuan gambar raja tunjukkan bagaimana dia terbentuk, memang kena buat macam cikgu. Okay, hak buku tu dia kata berkaitannya. Berkaitan antara LAC dengan SAC. Ada 3 ciri. Maka licin lah dia. Dia buat elok je lah. Semua tak bengkok-bengkok, tak macam bunga. Dia macam macam U je, licin. Faham? Okey, terima kasih. Soalan yang baik. Cuba tengok dalam buku. Boleh tanya cikgu sekarang sebelum cikgu lepas kamu balik. Luas tengok lah dekat.
Barang